Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalus salati wa atammu taslim ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma alhimna bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna bi nuril fahm waftah 'alaina bi ma'rifatil ilm وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين. الحمد لله, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan taufik daripada Allah, kita dapat meneruskan lagi pada malam ini daripada kitab Hasyiah Asy-Syarqawi 'alal Hudhudi, yang mana kita berhentinya pada kata Muhashyi rahimahullah, qauluhu al-burhanu ahadu aqsamil hujjah. Pada syarih, kalam syarih, al-burhanu ahadu aqsamil hujjah. Situ ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Qauluhu al-burhan. Al-burhanu ahadu aqsami al-hujjah. Burhan itu salah satu daripada bahagian hujjah. Jadi hujjah di sisi ahli mantik mereka bagikan kepada beberapa pengkelasan. Ada kelas-kelas dia. Dari segi kekuatan dalil dan juga bentuk pendalilan tu. Jadi burhan ni salah satunya. Fihi ay fi qawlihi itu isyaratun ila anna al-murada bil burhan. Maka pada kalam musannif itu mengisyaratkan kepada bahawa sesungguhnya yang dimaksudkan dengan burhan itu huna di sini ialah al-burhanu, anal murada al-burhanu 'inda al-manatiqah. Burhan di sisi istilah ahli mantiq. Burhan di sisi istilah ahli mantiq. Apa dia? Wa huwal murakkabu, iaitu dalil yang tersusun. Lal mufradu, bukan dalil yang secara satu, bukan dalil yang satu, tapi burhan ini perlu kepada susunan dalil. Dalil beberapa muqaddimah yang mengeluarkan natijah. Itu satu. Jadi burhan ni pertamanya merujuk kepada ialah dalil murakkab, bukan lal mufrad. Al muradu 'indal usuliyyin, bukan burhan dengan erti kita dalil yang satu yang bertunggalan, yang dimaksudkan 'indal usuliyyin di sisi ulama usul. Usuliyyin ada ya satu lagi ni. Wa huwa, mana burhan ini, lafaz atau kalimah burhan ini ma'khudhun minal al-barahi ay minal barhi ay al-qat'i. Al-barhi dengan maksud al-qat'i. Minal barhi ay al-qat'i, putus. Mana kita putuskan sesuatu. Barahtu, taqulu, kamu kata. Barahtul uda, saya potong, saya putuskan, saya potongkan ranting tersebut. Ai qata'tuhu, dengan makna qata'tuhu. Li'annahu, kenapa kita panggil? Jadi ada wajah munasabah menamakan dalil burhan itu dengan makna istiqaq. Istiqaq dia daripada kalimah asal al-barhu yang bermakna al-qat'u. Jadi memang dalam bahasa ni dia ada wajah munasabahnya. Kenapa dinamakan burhan tu burhan?
Dengan makna qata' kenapa? Li'annahu yaqta'u hujjatal khasmi. Kerana burhan ini dia mampu mematahkan mematahkan hujah lawan. Wa yufhimuhu, dan mampu, ifham ni makna patah hujah lah. Mampu mendiamkannya, mampu mematah hujahkannya. Ifham ni makna mematahkan hujah, mendiamkan dia. Okey, itu satu. Waqila, satu pandangan kata minal barahi. Al-burhan ini ambil daripada kalimah al-barah. Apa maksud barah? Wa huwal bayadu, iaitu makna barah itu putih. Yuqalu, dikatakan imra'atun barha'u. Imra'atun barha'u, perempuan yang barha'. Barha' ni makna puang yang putih. Ai baydha'u, tersangat putih dia. Jadi yang pandangan kedua mengatakan burhan itu diambil daripada kalimah al-barah yang memberi makna putih. Kok mana munasabahnya? Ini wajah munasabah. Li'annahu yabyaddu al-qalbu. Jadi gini, kena buat gini lah. Yubayyid, tabid lah. Kita ta'adikan dia. Yubayyidul qalba, kerana dia dapat memutihkan hati, mencerahkan hati. Wa yusaffiha, dan dia mampu menyucikan hati, minal jahli, daripada kejahilan. Li'annahu yubayyidul qalba wa yusaffihi, dia mampu memutih dan menjernihkan hati serta menyucikan hati daripada kejahilan. Itu wajah kedua. Waqila, pandangan ketiga, dia kata daripada minal al-barhati, iaitu apa maksud barha? Ai hay'ah, keadaan, kelakuan. Kenapa? Li'annahu yubayyinu hay'atal haq, kerana burhan inilah yang menerangkan keadaan kebenaran itu. Hay'ah, keadaan kebenaran itu. Wa yuzhiruhu, dan dialah yang menzahirkannya, ala ma huwa alaih, mengikut hakikat sebenarnya. Okey, situ. Habis itu. Wa huwa wad dalilu mutaradifani. Maka ketika itu burhan dan dalil dia ini mutaradifan. Dia itu kalimah yang sama makna. Lafzani mukhtalifani, ataupun kalimatani mukhtalifani fil lafzi muttahidani fil makna. Dua lafaz yang berbeza pada, atau dua kalimah yang berbeza pada lafaz tapi sama pada makna. Burhan dan dalil mutaradifan, dua yang sama makna. Waqila, kata satu pandangan, huwa akhassu minad dalil. Burhan ini lebih khusus daripada dalil. Ini yang biasa kita maklumnya, iaitu bila itlaq atau sebut burhan, maka dia merujuk kepada jenis dalil yang khusus. Kerana dalil itu umum. Apa-apa sahaja yang menunjukkan kepada sesuatu, kita panggil dalil. Sesuatu yang menunjukkan kepada satu, sesuatu yang lain, kita panggil dalil. Tapi burhan ni dia tunjuk dengan jalan qat'i, maka dia lebih khusus minad dalil. Li'annahu yu'tabaru fihi umurun thalathatun, kerana diambil kira pada burhan ini 3 perkara. Syarat burhan ini dia mesti ada 3 ciri ini. Apa dia? An yakuna murakkaban, bahawa dia itu tersusun, min muqaddimatin aqliyah, tersusun daripada dalil-dalil akal. Qat'iyah, yang qat'i, bukan yang zanni dah, yang memang putus, yang tidak ada orang boleh petikai. Bi khilafid dalil, lain dengan dalil. Fa innahu yakunu murakkaban, kerana dalil ni boleh jadi murakkab, wa ghaira murakkabin, dan boleh jadi tak murakkab, orang panggil dalil juga.
Sama ada tersusun dengan susunan muqaddimah ataupun dalil yang satu saja. Orang panggil tetap panggil dalil. Aqliyan wa naqliyan ay sawa'un kana aqliyan au naqliyan. Sama ada aqliyan ataupun naqliyan. Dalil akal ataupun dalil naqal. Sama saja. Orang panggil dalil juga. Qat'iyan sama ada qat'iyan wa zanniyan. Sama ada dalil itu qat'i, putus yang tidak ada boleh difaham dengan makna lain, ataupun dalil zanni yang boleh diihtimalkan makna-makna banyak. Wa hadha huwa sahih. Sebab tu musannif kata wa hadha huwa sahihu. Ini pandangan kedua. Inilah pandangan yang sahih. Maknanya ada alaqah umum khusus mutlak antara dalil dan juga burhan. Burhan tu lebih khusus daripada dalil. Okey, jelas. Sebab dalil ni tak kira. Dia tiga-tiga keadaan ni, murakkab ke tak murakkab satu. Aklian dua. Qat'i zanni tak kira semua. Tapi kalau burhan dia mesti murakkab, akli dan qat'i. Habis. Qauluhu al-aqliyah. Apa dia kata sini? Dia kata burhan ahadu aqsamil hujjatil aqliyah wa huwa aqwaha. Okey. Burhan ini salah satu daripada bahagian dalil akal, aqliyah. Qauluhu aqliyah itu fihi, pada kata musannif itu isyaratun, ada isyarat ila annal hujjata, bahawa hujjah itu qisman. Hujjah itu dibahagi kepada dua bahagian pula. Naqliyatun, pertamanya hujjah naqli. Dalil naqli lah kita panggil dalil naqli. Naqliyatun, apa itu dalil naqli atau hujjah naqliyah? Wahiyya ma kanat min kitabin aw sunnatin, iaitu dalil yang diambil daripada kitab atau sunnah, au ijma'in ataupun ijma'. Kadang-kadang ada sebahagian kitab dia tak sebut ijma'. Tapi musannif kita ni teliti. Termasuklah daripada dalil naqli iaitu ijma'. Sebab ijma' ni dia diriwayatkan, dinukilkan. Jadi sebab itu dia termasuk dalam dalil naqliyah. Alkitab memang maklum dah lah. As-sunnah pun maklum. Kadang-kadang orang sebut dua dalil naqli, kitab dan sunnah aja. Itu atas jalan ambil mudah lah. Sebab apa? Sebab kalau sebut kalau ikut nak tambah selagi ialah ijma'. Ijma'. Bagi orang tak tambah mungkin dia boleh jawab dengan bahawa ijma' ini dia ada mustanad dia. Mustanad dia juga kembali pada Quran dan hadis juga. Ala kulli hal, kalau kita nak pecahkan, maka ijma' pun boleh dikira termasuk daripada dalil naqli. Kerana proses penukilan ijma' itu ialah melalui periwayatan. Penukilan ijma'. Okay. Satu. Ini pun antara yang kita sebut dalam kitab Ta'liqat Sadidah tu. Kalau Ta'liqat Saniyah kalau tak ingat, kepada kita buat tulis balik pada matan Aqaid Duriyah tu. Kalau tak ingat anak masuk juga ijma' lah situ. Okey, kemudian dia kata wa aqliyah. Bahagian pertama ialah naqliyah. Yang kedua aqliyatun, dalil akal. Wa hiya ma lam takun kadzalika, iaitu yang tidak sedemikian. Kadzalika, tak salah baris ni. Minta maaf lah, tulis sebut lain, tulis lain. Kalau ada salah tertulis tu maklumlah. La ma lam takun kadzalika, yang tidak sedemikian. Okey. Habis. Jadi tujuan tulis ni supaya nak latih, ataupun kalau orang yang boleh nak dobik, ada asatizah, para ulama-ulama sekalian yang mahir dah, tak payah tulis lah baris gini dah. Tulis hak keliru saja. Tapi kalau ada yang boleh tu, mungkin boleh belajar daripada kita tulis ni. Tapi letih jugalah kalau baca gitu senang, tak payah tulis. Okey, habis. Okey, sekarang ni dalil akli pula. Dalil akli iaitu yang bukan daripada Quran, sunnah dan juga ijma'. Selain daripada itulah. Wa aqsamuha, dan bahagian dalil akli ni khamsatun, 5. Sebagaimana dalam kitab mantik lah 5. Apa dia? Al-burhanu wal jadalu
Wal khatabatu bi fathil kha, baca dengan fathah kha. Khatabah bukan khitabah. Khitabah tu ucapan, pengucapan, ya. Khatabah. Wasyi'ru wasafsatah. 5. Burhan, jadal, khatabah, syair dan safsatah. 5. Okey. Fal burhan. Apa itu dalil burhan? Fal burhanu ma ta'allafa min muqaddimatin yakiniyatin, iaitu dalil yang tersusun daripada muqaddimah yakiniyah liintajil yakin, supaya dapat menatijahkan yakin, natijah yang yakin. Satu. Jadi apabila muqaddimah bagi dalil itu yakiniyah, muqaddimah dia yakiniyah, natijahnya pasti secara tabi'i, secara maknanya secara langsungnya dia akan jadi apa? Dia akan jadi yakin juga. Contoh kata, ini bergerak, dan setiap yang bergerak itu jisim, maka ini jisim. Yakin? Nampak tak? Sebab ini bergerak. Contohnya, ini bergerak. Ini boleh bergerak dan diam. Dan setiap yang boleh bergerak dan diam itu jisim. Maka ini jisim. Okay. Wal jadalu, yang kedua ialah jadal. Apa dia jadal? Ma ta'allafa min muqaddimatin masyhuratin. Jadal ni dia tersusun daripada muqaddimah masyhurah bainan nas, di antara manusia. Mana benda yang masyhur, benda yang telah maklum, kedudukannya tak sama kuat macam yakiniyah. Yakiniyah kalau nafi tu makna orang tu tak berakal lah. Benda yang memang qat'i. Adapun benda yang masyhur ni ada kedudukannya lemah sikit lah, tak sampai kepada yakin. Yakin dengan maksud apa? Masyhur pun yakin juga, tapi kena faham ni yakin yang dimaksudkan masyhur di sini yakin yang mana darjatnya kurang daripada qat'i tu. Benda ni masyhur di kalangan manusia. Contoh, kahadha zulmun. Contoh ini, benda macam mana? Jadi benda ini kadang-kadang dia masyhur. Mana ada sebahagian boleh tak tahu, ada tapi ramai tahu. Contoh kata ini kezaliman. Contoh apa? Kita kata mendera ataupun memperdagangkan manusia ini kezaliman. Memperdagangkan manusia itu kezaliman. Hadza zulmun, itu maklumlah masyhur. Tapi taklah sama macam kita tahu 1 tambah 1 2. 2 tu lebih besar pada 1. Bukan kata isu umpama begitu, tapi makna benda ini muqaddimah yang masyhurah. Kahadza zulmun. Wa kullu zulmin qabihun, dan setiap kezaliman itu buruk. Maka ini buruk. Jadi cukuplah kadang pada dari segi pendalilan tu dengan khatabah. Untuk berhujah dengan cara yang tu, supaya khatabah ini khatabah pula al-jadal ini sudah memadai, sebab dia ini masyhur antara kita dengan khasam pun, benda yang diterima oleh kedua-duanya. Cuma kekuatannya tak sama dengan burhan yang mana muqaddimah tu yakiniyah. Kull hadza zulmun wa kullu zulmin qabihun. Okay. Seterusnya wal khatabah. Khatabah pula ma ta'allafa min muqaddimatin maqbulatin min syakhsin mu'taqidin fihi. Syakhsin min syakhsin mana tadi? Mu'taqidin, bukan tak? Mu'taqadin, yang diiktikadkan pada orang itulah. Mu'taqadin. Jadi khatabah ni jangan silap faham. Ada orang dia faham bila dia sebut dia bertemu dengan istilah ni dalam mantik, dia baca kitab mantik, dia khatabah ni makna khutbah. Khutbah. Jadi berkhutbah itu
Diteranglah khutbah ni ialah guna dalil. Bukan. Khutbah tu bentuk penyampaian. Dalam khutbah tu nak guna dalil, burhan pun ada, boleh jadal pun ada, syair pun ada. Nampak? Jadi saf-saftah pun ada kalau khutbah yang tak apa-apa lah. Bukan khatabah ni makna khutbah. Jangan terjemah kot tu. Khatabah ni satu bentuk dalil yang tersusun daripada muqaddimah maqbulah min syakhsin mu'taqadin fi, daripada orang yang kita i'tiqad padanya. Orang yang kita percaya padanya. Kawaliyin, contoh wali. Benda orang tu kita percaya. Yang kita percayai padanya. Mana kita menggunakan muqaddimah daripada sesuatu yang sumber yang kita percaya, yang mana boleh jadi orang lain tak percaya. Nampak tak? Boleh jadi orang lain tak percaya. Kita tu percaya, maka kita menggunakan hujah ataupun maklumat daripada orang yang dipercayai padanya. Kawaliyin masalah. Contoh je lah. Bukan mesti wali. Khatabah ni ialah kita guna dalil wali. Nak cari wali mana? Allah wali. Persatuan wali pun kalau Indonesia dia ada dah. Bicara wali rasanya. Bicara wali. Tu mengarut sekali. Wali pakai topi, lepas tu rambut panjangnya, cakap pula merapu. Tahu ada 4. Tahu bahawa dia itu tahu untuk tahu untuk tidak tahu untuk tahu, tidak tahu untuk tidak tahu. Tu wali sungguh terbang tu, jadi itu contoh saja, kena faham. Jadi benda itu kita menerima maklumat atau muqaddimah daripada sumber yang kita percayai. Kawaliyin mathalan au min, ini juga termasuk dalam khatabah. Muqaddimah yang tersusun daripada min muqaddimatin madhnunatin mu'taqadin fiha. Dalil yang disusun daripada muqaddimah yang maznunah. Maznunah yang dizonkan, yang kuat sangkaan betul dia. Kita percaya betul, tapi dari segi peratusan, adakah sampai tahap yakin 100% tak? Ada kebarangkalian. Sebab tu kata muqaddimah maznunah mu'taqadin fi, yang diiktikad padanya. Pada orang yang berhujah tu lah. Maka itu dipanggil khatabah. Jadi uslub khatabah ni dalilnya kuranglah kuat seumpama burhan. Kurang kuat. Kerana muqaddimah itu benda yang tahap yakinnya zon kuat, masih kuat. Cuma boleh jadi orang pihak lawan tidak terima. Maka menjadi hujah itu kurang kuat sebagaimana burhan. Okay. Mu'taqadin fiha. Contoh. Kakullu ha'itin yantathiru minhu at-turabu. Setiap daripada dinding akan berteraburan. Yantathir ni makna berteraburan. Terabur makna lerai. Lerai daripadanya tanah. Setiap dinding yang berteraburan atau berurai tanah, yanhadimu. Dia akan yanhadimu. Yanhadimu. Akan runtuh. Okey. Nampak? Jadi kita, ni contohlah. Contoh kita kata benda yang bentuk dalil khatabah. Dinding. Dinding kita kata setiap dinding yang pasirnya, tanahnya itu berteraburan, ini menunjukkan bahawa dia akan runtuh. Okay. Jadi kekuatan ni macam mana? Ya, memanglah. Tapi adakah memang pasti akan runtuh? Tak pasti. Kebarangkalian akan runtuh. Sebab apa? Sebab buktinya adanya berteraburan atau berseleraknya pasir-pasir daripada dinding tersebut. Kita kata dinding mana ada pasir ni, dinding semik. Jangan duk bayang dalam situasi kita duduk ni. Atau dinding kayu macam mana ada pasir. Di tanah Arab, ni contoh ni kena duduk dalam alam, kena khayal sikit. Duduk dalam situasi penulisan tuan punya kitab ni. Jadi
Di tanah Arab biasalah dinding-dinding rumah ataupun dinding-dinding kebun ataupun pagar tu dibuat daripada apa? Daripada tanah. Maka katakanlah ditengok dinding itu dah berterabur pasir-pasir apanya, tanah-tanah. Tanah-tanah daripada dinding itu berterabur. Maka kita dapat keluarkan natijah ataupun kita dapat keluarkan satu kenyataan, premis bahawa setiap dinding yang berteraburan ataupun yang terurai daripadanya tanah itu akan runtuh. Itu mukadimah kita panggil yang maznunah. Maka kalau dalil terbina daripada mukadimah daripada jenis ini, maka dia itu dikira khatabah. Walaupun satu, mukadimah kan kena dua kan. Walaupun salah satunya dia itu salah satu tu daripada dari bentuk yang maznunah, natijah dia dan kekuatan bentuk dalil dia kategori khatabah juga. Dia tak panggil dalil burhan. Contoh mukadimah awal katakanlah burhan. Contohnya ini dinding. Ini itu mukadimah qat'iyah tu. Sebab apa? Kita nampak dinding. Mana boleh nafi? Tapi dalil keduanya wa kullu ha'itin yang tathiru minhu turabu. Yang hadimu. Lepas tu kita kata hadzal ha'itu yang hadimu natijahnya. Tetap dia kategori dalil tersebut dalil khatabah. Dia tidak akan sampai dalil burhan. Dia nak burhan ni kena setiap mukadimah itu mesti qat'i berlaku. Okey. Habis. Okey. Kemudiannya wasyi'ru syair. Ma ta'allafa min muqaddimatin. Apa itu syair? Syair ni jangan faham syair itu ialah kalamun mauzunun bi auzani asy'arin ma'rufah. Bukan waktu. Waktu syair dalam bentuk kalam al-manzum yang tersusun. Ada bahar rajaz, ada bahar romal, ada bahar basit. Bukan waktu. Syair ni dalam bentuk perhujahan ini merujuk kepada kalam, hujah yang menggunakan kalam-kalam yang mencuit hati. Bahasa. Yang mencuit hati. Mencuit mendetik hati ataupun menyentuh perasaan. Ayuh. Dia guna susunan ayat-ayat hujah itu menyentuh perasaan. Itu wasyi'ru ma ta'allafa min muqaddimatin tambasitu minha nafsu yang jadi tenang dengannya jiwa, hati. Hati jadi seronok, suka dengar. Au tanqabidu ataupun hati itu jadi inkibat, jadi sempit. Itu kalau hujah yang menyebabkan orang tu rasa gerun, rasa picit, rasa apa lagi, rasa tersepit. Sama juga tu. Makna susunan hujah tersebut sama ada dapat menggembirakan, melapangkan hati ataupun menyempitkan hati. Biasanya menggunakan apa? Boleh juga makna menggunakan syair, tapi bukan syair ini hanya khusus dengan syair dengan maksud kalamun mauzunun bi auzanin syairiyah al-ma'rufah, bukan. Tapi mana-mana kalam. Tapi ghalibnya dia tersusun dengan susunan yang indah lah. Sama ada berlaku sajak di belakang ke, ataupun maknanya ada rima, ataupun ada kesesuaian jinas dan seumpamanya. Okey. Tambasitu minhan nafsu au tanqabidu. Contoh. Ni tengok contoh ni. Jadi faham sini, bukan syair itu dalam masalah ahli mantik membahagikan dalil itu syair itu ialah syair susunan bahar-bahar tu, bukan. Bukan. Ini bentuk hujah. Contoh dia kata al-khamru. Al-khamru tu sebab qasad ni ka ni dia nak buat contoh bagi premis atau muqaddimah yang mana dia terdiri daripada bentuk syair. Bentuk syair. Contoh al-khamru yakutatun sayyalatun. Dia kata khamar itu yakutah, permata yakut yang mengalir. Kerana warna merah umpama permata yakut. Permata delima yang mengalir. Jadi orang dengar pun, permata delima. Nampak? Jadi tujuan apa? Tujuan nak suruh menggemarkan orang.
wal asalu murratun mahu'atun lin nafsi. Adapun asal, asalu, al asalu, asal ni tadi. Dan wal asalu, apa nama ni, madu itu pahit, mahu'atun li nafsi, menyebabkan diri kita akan keluarkan balik, muntahkan balik pahit. Jadi madu begitu ke? Iyalah, madu orang mengungkapkan dan membuat satu metafora bagi madu tersebut, tujuan nak suruh orang tak boleh makan madu. Gitulah maksudnya. Bukan nak cerita hakikat sebenar madu ni, bukan. Dan bukan nak cerita hakikat sebenar khamar, bukan. Sekadar nak buat contoh bagaimana kalimah itu disusun sebagai menjadi premis dalam dalil. Ini dinamakan apa? Syair. Dia kata al-khamru yaqutatun sayyalah wal asalu murratun mahu'ah. Mahu'ah ni makna menyebabkan menyebabkan muntah balik kerana apa rasanya pahit. Ai muwarrithatun lil qai'i, dia menyebabkan kepada muntah. Muwarrithatun membawa kepada muntah. Okay. Wasafsatah, wasafsatah ma ta'allafa, dan yang kelima ialah safsatah. Apa itu dalil safsatah? Ma ta'allafa min muqaddimatin wahmiyah, iaitu yang tersusun daripada muqaddimah wahmiyah. Waham, benda yang tidak sebenar. Muqaddimah wahmiyah ni makna benda yang tidak betul lah, khayalan. Benda yang khayalan, yang tidak betul. Kadhibatin, lagi pula dusta. Waham, sangkaan, terdiri daripada muqaddimah sangkaan-sangkaan yang dusta. Contoh, dia kata kahadha mayyitun. Mayyitun, ini mayyitun, ini mayat. Wa kullu mayyitin, dan setiap mayat. Jamadun, dia itu jamad, bukan benda hidup. Bukan jamad ni macam batu, batu, bukit, ada pasir, jamadat lah tu. Jamadat ni bukan benda hidup lah. Sebab apa? Mayat ni kan tak hidup, mati, dia tak bergerak. Maka ini mayat, maka setiap mayat itu jamad. Itu wahmiyah itu. Itu tak betul tu. Tapi disusun dengan cara demikian, maka hujah gitu dinamakan safsatah. Wa tafsilu dhalika, dan tafsilan, huraian, detail demikian itu, masyhurun fi kutubil mantiq, masyhur dalam kitab mantiq. Tengoklah Sulam Munawwarah ke, ataupun kita kata Isawuji ke, ataupun kitab-kitab mantiq yang lain yang lebih besar. Jadi kita rasanya berhenti situ untuk malam ni. Sekadar itu saja. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syada.